Sekarang ni kita dah masuk bab Al-Jannatu wan-Nar wal-khuludu fi kullin minhuma. Syurga dan neraka dan kekekalan di dalam kedua-duanya itu. Baik. Perkara pertama yang Syekh Sa'id menekankan dekat sini adalah bahawa syurga dan neraka ni adalah nikmat dan azab secara fizikal sekali. Okey. Kenapa Syekh tekankan perkara ini? Kerana terdapat beberapa pihak di kalangan umat Islam yang mengaku sebagai orang Islam mendakwa bahawa azab neraka ataupun nikmat syurga hanyalah berlaku kepada rohani manusia. So siapa yang bahagia, siapa yang merasa seronok dan tenang, itulah syurga dia. Bukan dekat akhirat nanti akan dapat makan buah tertentu ke, dapat berkahwin ke, ada minuman tertentu ke. Jangan ambil zahir, mereka kata. Itu semua metaphorical. Ingat pelampauan batiniah dengan pelampauan zahiriah. Bagi batiniah semua benda metaphorical. Bagi zahiriah sebahagian benda adalah bagi zahiriah pula semua benda adalah literal. So kita nak kena cari jalan tengah yang mengelakkan diri kita daripada pelampauan kedua-dua ini sekali. Jadi bila Allah cerita dekat neraka tu azab kepada tubuh, Allah akan ganti kulit. Selepas kulit itu hancur, Allah akan ganti dengan kulit yang baru. We take that literally. Kenapa kita ambil benda ni literally? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengulang benda ni dan the whole context is talking about physical. Dan ada juga yang cerita tentang psychological suffering. Kalau Allah kata apa? Sama ada kamu sabar ataupun tidak sabar, sama saja. Oh, itu psychological suffering. That means even if you are patient, if you are not patient, you cuba nak tunjuk hero, sama ya. Itu psychological suffering. Yang ada bodily suffering. Maksudnya nikmat dalam syurga pun begitu juga. Dia adalah nikmat yang tubuh dan juga nikmat pada badan. Sebab kalau mereka kata bahawa ini semua metaphorical, maka kita tanya soalan, kalau gitu apa keperluan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengulang ayat pasal syurga neraka ni dan describe detail? Kan? Makan buah lah, kan ada telaga lah. Why? Sebab kalau cerita metafor, kita tahu. Kita kata apa? Saya akan bagi kamu air. Kan? Kemudian saya mulakan kelas. Kan? Air yang baik untuk hati kamu. Kan? So orang faham konteks dia apa. Tapi kalau saya kata air, ambil cawan tu, kan, tuang air tu, minum, insya-Allah akan menghilangkan dahaga awak. Air tu ada dekat atas meja. Itu semua sudah membuang apa saja kemungkinan benda tu adalah metaphorical. Betul? So bila Allah dah cerita detail ni, maka kita tahu bahawa perkara ni adalah metafor, bukan metafor. Dia adalah literal. Tengok konteks dan sebagainya. Sama juga dengan api neraka. Okey. Now, isu yang timbul juga adalah kekekalan syurga dan kekekalan api neraka. Manusia tak ada masalah dengan kekekalan syurga. Betul? Syurga kekal, no one has an issue about it. Tapi kekekalan api neraka, dan sebahagian orang akan kekal dalam api neraka di azab Allah Subhanahu Wa Taala. Some people have a problem with it. Pertama sekali, mereka menganggap benda itu tidak adil. Kalau dia hidup 60 tahun, dia syirik 60 tahun, 60 tahun dia patut kena azab. Kan? Itu adalah pemikiran yang cetek dan overly literal. Sebab kita boleh respon mengatakan orang yang merogol orang 5 minit ataupun 10 minit, dia masuk jail 10 minit saja. Kita tahu bahawa balasan ataupun punishment adalah berdasarkan the weight of the crime, not the duration of the crime. Ni kita kena faham. The severity of the crime, bukan the weight of the crime. Bukan the duration of the crime. Kalau gitu senang, orang mencuri sekejap je. Kan? Baik. Apa justify syirik tak boleh keluar terus daripada api neraka, Ustaz? Sebab syirik ni adalah the ultimate disbelief ataupun the ultimate ungratefulness. Satu kekufuran nikmat yang paling dahsyat sekali. Dia refuse to acknowledge Allah Subhanahu Wa Taala. Why would Allah acknowledge him? Jangan lihat kepada besarnya dosa awak sahaja, lihat kepada siapa yang awak ingkari tu. Itu penting. You deny the infinite tau.
You menduakan the infinite. That means you deserve infinite torment. Itu kalau kita nak cuba faham secara logikal lah. Oh, dia yang mewujudkan you, kasih you mata, kasih you telinga, kasih you mak ayah, kasih you kebaikan yang bermacam-macam. You deny him. Itu the ultimate kekurang ajaran. Kita tak boleh terima seorang anak yang disown his own parents. Mak ayah yang baik, besarkan anak betul-betul. Anak tu dah besar, disown. Tak ada satu masyarakat dunia pun yang boleh terima benda tu. Dan kata, it's okay ya, tak ada masalah pun. Kita akan kata dia ni ingrate. Even atheists will say things like that. Anak yang tidak bersyukur ni adalah satu crime. Apatah lagi kalau dia memerangi mak ayah dia. To disown the parents is one thing. To fight against the parents. To say they are not my parents. Oh, that's worse. Ambil orang lain sebagai parents. Disowning your own parents. Ini Allah. Dengan sesama manusia kita tak boleh terima dah benda tu. Tapi manusia tak infinite. Manusia tak hebat. Allah. So jangan lihat kepada besar atau kecilnya dosa awak, tapi lihat kepada besarnya, agungnya dia yang awak ingkari tu. Pegang benda tu. Sebab kita kadang rasa dosa kita ni kecil. Kan Nabi kata orang-orang yang munafik ni, terbalik. Orang beriman ni, bila dia buat dosa, dia rasa dosa dia macam gunung yang nak hempap dia. Always in a state of worry, anxious. Bila-bila aku boleh dihempuk oleh gunung yang dekat atas kepala aku ni. Imagine, literally, you are under a mountain yang terapung dekat atas kepala you. Can you just sleep, relax? Tak ada. Anytime kalau jatuh, selesai. So, that state tu dimiliki oleh orang yang beriman. Bila dia buat dosa, dia betul-betul rasa macam tu. Dia gelisah, sampai dia bertaubat baru dia tenang. Sampai dia rasa Allah terima dia punya taubat baru dia tenang. Tapi orang munafik menganggap dosa dia tu bagai lalat saja. Dia buat macam tu saja. Sebab dia anggap dosa dia tu kecil, dia tidak melihat kepada dia yang dia ingkari itu. Tapi kalau dia lihat kepada siapa yang dia ingkari, you will understand why this makes sense.